Kita dah tahu dah, makmal ni ada macam-macam benda bahaya. Benda tajam, barang-barang kaca, bahan kimia, betul tak? Jadi kalau silap cara, takutnya awak akan mengalami apa yang kita panggil sebagai kemeninggalan. Jadi macam mana kita nak pastikan kita masuk makmal selamat, kita keluar pun dengan selamat? Teruskan menonton demi nyawa awak. Assalamualaikum, selamat datang ke SPM Pro Plus Science. Pastikan awak tengok sampai habis episod ni supaya awak pro dalam teknik menjawab 3 topik awal subjek sains tingkatan 4 yang akan merangkumi bab 1, langkah keselamatan dalam makmal. Bab 2, bantuan kecemasan, dan bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Ini merupakan ringkasan subtopik bagi setiap bab, tapi fokus saya adalah yang telah di-highlightkan ni. Biasanya tak banyak soalan yang akan keluar daripada bab-bab ni tau. Tapi jangan pula kita abaikan terus. Sebab soalan dia kalau keluar senang benar. Rugilah kalau soalan senang keluar tak dapat jawab. Orang nak bagi makan percuma, ambil je. Pemilihan alat pemadam kebakaran yang betul dan sesuai digunakan adalah bergantung pada jenis kebakaran. Dalam jadual ni, saya dah ringkaskan jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan berdasarkan jenis kebakaran. Mudah kan? Tapi awak tengok ni. Alat pemadam kebakaran serbuk kering ni satu-satunya jenis pemadam yang mampu padamkan semua jenis kebakaran. Rajah menunjukkan sejenis alat pemadam kebakaran yang sesuai bagi semua jenis kebakaran. Apakah jenis alat pemadam kebakaran tersebut? A. Alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering. B. Alat pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. C. Alat pemadam kebakaran jenis gas. D. Alat pemadam kebakaran jenis cecair. Pertama, kita lihat kata kunci pada soalan, iaitu semua jenis kebakaran. Maka alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering lah jawapan dia. Apa yang dia tengah buat kat mangsa tu? Betul ke itu kaedah yang digunakan untuk menyelamatkan dia? Jawapannya ada dalam bab 2, bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan yang ditunjukkan tadi adalah resusitasi kardiopulmoneri ataupun CPR. CPR ni adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Ini untuk mengembalikan degupan jantung dan juga pernafasan. Jom kita teliti kaedah CPR yang betul untuk orang dewasa. Langkah pertama kaedah CPR ialah pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian periksa respon mangsa sebelum menjalankan CPR. Pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Jika mangsa tidak bernafas, lakukan teknik tekanan dada pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Seterusnya, berikan bantuan pernafasan ke dalam mulut mangsa jika masih tiada pernafasan. Berikan 30 kali tekanan dada dan 2 kali hembusan nafas secara berulangan sehingga mangsa sedar. Ubah posisi mengiring jika mangsa dah bernafas tapi belum sedar. Jom kita tengok soalan boleh. Rajah menunjukkan kaedah melakukan CPR. Berdasarkan rajah, apakah kaedah yang betul mewakili X dan Y? Tengok kaedah X ni. Tekanan dada dilakukan pada mangsa. Manakala kaedah Y mewakili bantuan pernafasan dengan menghembuskan udara ke dalam mulut mangsa untuk membolehkan udara beroksigen sampai ke paru-paru. Jadi jawapannya adalah D. Adakah kamu tergolong dalam kategori orang yang berlebihan berat badan macam saya? Diorang tambah macam saya tu sebenarnya. Dalam bab ketiga ni, kita akan belajar cara kira indeks jisim badan ataupun BMI. Jom. BMI ni kita boleh kira dengan menggunakan formula jisim badan dalam unit kilogram bahagikan dengan ketinggian dalam unit meter kuasa 2. Dah dapatkan nilai BMI, kita rujuk je carta indeks badan untuk lihat kategori badan kita. Jelas? Kalau dah jelas, jom.
Jadual di bawah menunjukkan jisim dan ketinggian bagi dua individu. A. Lengkapkan indeks jisim badan dalam jadual di atas. 4 markah. Kita guna je formula BMI. Ya, ni dia formula dia. Kita cari dulu nilai kuasa dua ketinggian kedua-dua individu R dan S. Kemudian masukkan ke dalam formula BMI. 1 markah untuk setiap pengiraan. B. Apakah kategori BMI bagi individu S? BMI bagi individu S adalah 17.3. Kita semak dalam carta indeks jisim badan, kategori apa? Betul, kurang jisim badan. Inilah jawapan dia. Soalan C. Mengapakah mengekalkan berat badan normal bagi seseorang individu adalah penting? 1 markah. Cuba kita fikirkan, apa kesan sekiranya kita tak kekalkan berat badan yang normal? Risiko dia? Masalah kesihatan lah. Itulah jawapannya. Berat badan normal boleh mengurangkan risiko mendapat masalah kesihatan. Wow, 3 bab settle. Dan seperti yang awak nampak, sebenarnya 3 bab awal ni tak susah mana pun. Sebab tak susah tu lah, kalau boleh jangan ada salah langsung dekat sini tau. Anggap dia macam tengah bagi makan percuma, okey? Rugi tak ambil benda percuma. Tonton SPM Pro Plus di Astro Tutor TV secara on demand atau stream di Astro Go. Juga layari up.com.my untuk mengulang kaji menggunakan nota soalan-soalan latihan dan kuis. Ace SPM like a pro.